Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam seminar online Keluarga Rahmah siri pertama Permata Keluarga. Alhamdulillah, hari ini kita akan bertemu dengan seorang lagi speaker hebat yang bernama Dr. Kahim. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini doktor akan bercerita tentang tajuk yang sangat menarik, iaitu jom kenali alam, kenal pencipta. Jadi insya-Allah kita akan belajar banyak perkara yang baru hari ini. Tapi sebelum itu, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ya Allah, mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih doktor atas kesudian untuk bersama kita dalam seminar Keluarga Rahmah ini. Jadi, tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada doktor untuk memperkenalkan diri doktor dan juga terus dengan perkongsian insya-Allah. Baik, saudara moderator, saudara Fakhrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya mengucap syukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini dapat kita bersua secara dalam talian satu program yang baik, iaitu seminar Keluarga Rahmah Anjuran Islam Jasin. Semoga di dalam bulan Ramadan ini kita dapat penuhkan dengan aktiviti yang bermanfaat. Di antaranya ialah dengan perkongsian ilmu, di mana perkongsian ilmu ini dapat kita menambahkan sesuatu untuk pembangunan diri kita. Baik, saya perkenalkan secara ringkas tentang diri saya. Saya secara profesionnya adalah sebagai seorang ahli falak ataupun astronomer, dan saya telah berkecimpung dalam bidang astronomi ini ataupun bidang falak ini sudah sekian lama, lebih daripada 30 tahun. Dan sehingga hari ini saya masih lagi aktif. Jawatan yang saya pegang di antaranya ialah timbalan yang ketua Persatuan Falak Syar'i Malaysia dan juga timbalan yang ketua Persatuan Falak Syar'i Melaka, dan juga saya juga adalah merupakan fellow Akademi Falak Malaysia dan juga fellow Pusat Citra UKM Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi apa yang saya buat? Jadi kalau kerja sebagai seorang ahli falak, maksudnya kerja ketika orang tidur, jadi orang tak nampak yang kita sedang bekerja. Waktu masuk saya tu Fakhrani, kita maknanya kita puasa ni hari tu doktor adalah salah seorang yang mencerap anak bulan tu kan? Ya. Masya Allah. Cuma oleh kerana dalam suasana PKP ni KN dia hadkan, tak ramai yang boleh pergi untuk melihat. Baik, jadi saya akan terus masuk kepada tajuk saya, jom kenali alam dan kenali pencipta. Jadi tajuk yang saya pilih ni ataupun saya nak kongsikan ini, menurut saya dia ada satu yang sangat penting. Sebab kadang-kadang kita terlepas pandang untuk melihat alam. Mungkin sebabnya kita tidak diperkenalkan sejak daripada kecil lagi tentang bagaimana untuk mengenali alam, ataupun secara directnya kita kata macam mana untuk kita mengenal pencipta alam ini dengan mengenali alam yang diciptanya. Jadi begitulah. Dan kenapa saya kata tajuk ini sangat penting? Sebab Allah sebut di dalam Al-Quran berulang kali yang berkaitan dengan alam ni banyak sangatlah. Bukan semestinya alam cakrawala saja yang Allah sebut. Termasuklah dalam diri kita sendiri juga Allah sebut. Jadi daripada sekecil-kecil benda, sekecil-kecil zarah, Allah sebut dalam Al-Quran, sehinggalah sebesar-besar alam ini juga Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Tujuan kenapa Allah sebut dalam Al-Quran banyak kali, berulang kali, supaya manusia kenal dirinya itu siapa, iaitu dirinya dicipta oleh sang pencipta yang sangat hebat.
seperti mana Allah mencipta makhluk-makhluk dia yang lain. Jadi kalau kita tak kenal diri kita, tak kenal alam, maka kita tak akan kenal pencipta. Mukadimah kepada tajuk pada pagi ini, ya. InsyaAllah. Baik, seterusnya saya akan bicarakan secara umum, lintas lalu tentang apakah dia pendidikan Islam. Jadi boleh diaplikasikan mungkin apa yang saya sebutkan ini untuk mana-mana pendidikan, tahap pendidikan sama ada awal kanak-kanak ataupun remaja ataupun masyarakat umum, ya. Jadi dalam konsep pendidikan Islam ini yang paling penting sekali, pendidikan Islam ini dia berteraskan kepada dua sumber yang sangat autentik, sangat valid, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Al-Quran ini adalah merupakan satu panduan yang didatangkan khusus daripada yang mencipta kita, yang mencipta alam ini. Dan Al-Quran ini diturunkan dalam bulan ini, iaitu dalam bulan Ramadan. Seperti mana yang selalu kita dengar yang disampaikan oleh Azizah, Ustaz, tuan guru, seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di situ Allah memberitahu kita bahawa dalam bulan Ramadan ini Allah sebut secara spesifik bulan Ramadan. Jadi kalau bulan-bulan lain tak disebut, dia sebut secara umum saja. Tetapi untuk Ramadan Allah sebut Syahrul Ramadan. Nak menunjukkan bahawa kelebihan bulan Ramadan ini atau dimuliakan bulan Ramadan ini dengan Al-Quran. Jadi oleh kerana itulah kita kena mengambil apa-apa pun, rujukan kita mesti kembali kepada Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran itu Allah sebut jelas dalam ayat itu, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Bukan orang beriman saja, tapi siapa saja manusia boleh mengambil ataupun menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Apatah lagi kita orang beriman, sudah tentulah kena mengambil Al-Quran sebagai petunjuk. Jadi dalam Al-Quran ini salah satu aspek yang penting adalah mengenal pencipta, mengagungkan Tuhan kita, yang menjadikan kita Rabb dan Ilah bagi kita. Jadi kita kena kembali bagaimana Al-Quran ini membawa manusia untuk mengenal pencipta melalui mengenal alam ini. Dan As-Sunnah pula adalah merupakan satu petunjuk, satu suri tauladan yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita melaksanakan apakah yang terkandung dalam Al-Quran. Dan dari segi tujuan pendidikan dalam Islam ini adalah untuk melahirkan insan ataupun dalam konteks pendidikan melahirkan pelajar yang memahami tanggungjawab yang sebenar sebagai hamba Allah dan juga khalifah Allah di muka bumi. Sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dijadikan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadat. Baik. Dalam konteks pendidikan hari ini, dalam pedagogi macam-macam teori yang ada, salah satu adalah keadaan pembelajaran DIL, itu bagaimana kita nak memberikan kepada anak didik kita, kepada pelajar-pelajar satu pengalaman yang memberi kesan, satu pengajaran memberi kesan kepada seseorang. Jadi secara teorinya ataupun secara sudah diterima adalah pengalaman sebenar, iaitu live, pengalaman secara langsung seseorang itu dia dapat memberikan sesuatu yang konkret kepada proses pembelajaran, pada proses pembelajaran. Berbanding dengan kalau kita hanya sekadar memberi pengajaran secara lisan saja. Jadi ataupun kata chalk and talk, cakap aja, tulis cakap. Kalau tulis pun okey, ada setengah tu dia bercakap je. Jadi bayangkan kalau kita duduk dalam satu kuliah, yang beri kuliah tu asyik cakap je. Jadi last tidur tu. Yang last kan ada tidur. Dia bayangkan kalau yang beri kuliah tu dia menggunakan macam-macam media,
Dia buat secara live pula lagi, dia bawanya kita tengok apa yang dia cakap tu. So jadi kita punya seronok lah, dan juga apa yang kita dapat, kita dah tentu tekan kekal lama dalam diri kita. Jadi saudara Farhani, saya nak share pengalaman saya. Silakan Azhar. Saya mengajar agak lama juga. Jadi dalam minggu lepas, dalam saya share saya punya maklumat di Facebook, di antara yang masuk dalam saya punya Facebook tu adalah bekas pelajar saya 30 tahun dulu. Jadi dia hantar komen, dia kata saya masih ingat lagi apa yang cikgu cakap tentang Fata Morgana yang dikaitkan dengan ayat Al-Quran. Subhanallah, saya kata Masya Allah. Maknanya pelajar saya itu walaupun umur dia sekarang ni ingat dah hampir menjangkau 50 tahun, sebab 30 tahun dulu, lebih daripada 30 tahun Betul. pada tahun 1985-86 itulah saya ingat saya mengajar tajuk tu. Jadi pelajar ni dia masih boleh ingat, dan yang saya sangat terkesan pada diri saya, dia kata menyebut ayat Al-Quran. Nak menunjukkan kat situ, kalau kita menyampaikan sesuatu dan kita kaitkan ayat Al-Quran, dia akan memberi satu impak yang cukup hebat. Betul. Seorang lagi pelajar juga dalam Facebook saya, dia komen, dia masih ingat lagi pengalaman melihat komet Halley. Farhani sempat tak melihat komet Halley juga tahun 1986? Dah lahir ke belum? Belum. Dah lahir. Tapi kecil lagi tu. Kecil lagi kan. Belum sekolah lagi kot. Jadi pelajar ni, saya bawa lah mereka untuk melihat komet Halley. Masa tu memang heboh tentang kehadiran komet Halley di langit pada waktu tu. Jadi komet Halley ni dia nak tengok dia kena bangun pagi sebelum subuh. Sebab apa? Dia waktu subuh dia muncul di langit. Jadi pelajar ni punyalah semangat bila cikgu kata jom besok kita akan tengok komet Halley. Inilah sekali dalam seumur hidup awak, dia kata, kita akan melihat komet Halley ni. Lepas tu kita tak akan jumpa lagi lah. Sampai hari ni pun saya belum bertemu semula dengan komet Halley ni. Sebab apa? Dia punya cycle tu ambil masa begitu lama. Jadi pelajar teruja untuk melihat. Jadi apabila dia lihat dengan mata kepala dia sendiri, sampai hari ni dia boleh ingat. Menunjukkan betapa berkesannya kita menyediakan pengalaman yang sebenar kepada anak didik kita. Jadi ini yang saya nak kongsikan kepada para audiens semua pada hari ini, supaya kita mengambil iktibar daripada Al-Quran. Sebab Al-Quran dia punya wasilah dia adalah secara live, diterangkan secara live yang hidup. Cuma kita saja yang tidak mengambil pengalaman daripada Al-Quran untuk melihat sesuatu yang hidup di luar sana.